Bab 1 Matematik Keuangan 1.2 Diskaun 1.2.1 Pengenalan diskaun. Diskaun adalah jumlah wang atau prosid yang diterima oleh peminjam setelah pihak bank memotong faedah yang harus dibayar oleh peminjam daripada prinsipal asal. Formula diskaun ialah D sama dengan A dt, di mana capital D sama dengan diskaun, capital A sama dengan amount yang dipinjam, small d sama dengan kadar diskaun, small t sama dengan masa dalam tahun. Contoh, andaikan pihak bank mengeluarkan nota diskaun RM150 bagi nilai muka pinjaman RM2,000, maka prosid iaitu wang pinjaman yang diterima oleh peminjam adalah RM1,850. D sama dengan RM150 dan A sama dengan RM2,000. 1.2.2 Menentukan peratusan dan prosid. Prosid atau nilai kini P adalah amount pinjaman yang sebenarnya diterima oleh peminjam. Formulanya P sama dengan A tolak D, D sama dengan A dt, P sama dengan A tolak A dt atau A kurungan 1 tolak dt. Contoh pengiraan. Contoh 1. Mariam telah meminjam RM12,000 selama 10 bulan dari sebuah bank bagi membeli sebuah kereta. Pihak bank telah memberikan nota diskaun mudah pada kadar 9% setahun. Berapakah jumlah diskaun mudah bagi bank dikenakan dan prosid yang diterima oleh Mariam? Okey, baiklah. Untuk soalan contoh 1 ni, dia mahu kita mencari jumlah diskaun mudah yang dikenakan oleh bank. Ini diskaun dan dia ingin kita cari prosid yang diterima oleh Mariam. Jadi kat sini dia ada bagi beberapa maklumat penting yang kita perlu tahu. Pertama sekali, RM12,000 ni adalah dia punya A. A adalah amount yang dipinjam. Dan selama 10 bulan ni adalah T dia. Walau bagaimanapun, T ni kita kena tukarkan kepada 12 bulan, 1 tahun lah. Maksudnya kita perkan dengan 12 dan kita jadikan dia kepada setahun. Dan dia bagi lagi pada kadar 9%. Ini adalah D dia, D kecil, kadar dia lah. Jadi kat sini mula-mula sekali dia nak kita carikan diskaun. Diskaun adalah untuk dia punya formula adalah D sama dengan A dt. Dan kita masukkan saja semua maklumat dekat dalam formula. A adalah RM12,000. Kadar D dia adalah 0.09. T dia adalah 10/12. Kita nak tukarkan kepada tahun. Jadi apabila kita buat pendarapan ni, kita akan dapat nilai akhir dia adalah RM900. Ini adalah diskaun mudah. Okey, selesai untuk diskaun ni, kita nak pergi kepada prosid pula yang diterima oleh Mariam. Jadi prosid dia punya formula P sama dengan A tolak D, di mana A adalah RM12,000 tolak dengan 900, dan kita akan dapat amountnya adalah sebanyak RM11,100. Okey. Dan ini adalah jawapan akhir. Diharap agar pelajar dapat memahaminya. Contoh 2. Ali meminjam RM25,000 dari sebuah amanah ikhtiar bagi memperkembangkan perniagaan runcitnya. Kirakan prosid yang diterima oleh Ali jika pinjaman itu selama 90 hari dengan kadar diskaun. Okey, baiklah. Untuk soalan contoh yang kedua ni, terdapat beberapa maklumat yang diberikan untuk kita carikan prosid. Pertama sekali adalah A iaitu amount yang dipinjam. Lepas tu dia berikan kita T adalah
tempoh masa, dan ni cikgu lupa masukkan dekat dalam soalan. Ni adalah dia punya D, iaitu kadar diskaun setahun. Jadi beberapa maklumat ni kita akan gunakan untuk pengiraan. Sekarang ni dia nak kita carikan proceed. Jadi proceednya adalah P sama dengan A 1 tolak DT, di mana kita masukkan saja dalam formula. A adalah sebanyak 25,000. Kita darabkan 1 tolak, okey, D dia, kadar dia adalah dia bagi kat sini 10 1/12% kan, dia punya D dia, kadar diskaun dia, dan tempoh dia adalah 90. 90 ni bersamaan dengan 3 bulan. Jadi cikgu buat 3/12. Ni kalau anda nak buat dalam tempoh hari pun boleh, tapi cikgu cadangkan better buat dalam bentuk bulan lah, lagi senang kita nampak. So kita akan dapat 25, kita dapat 1 tolak 0.105. Maksudnya kita tukarkan dia jadi point lah, percentage tu. Dan ini 3/12. Jadi kita buat, kita dapat last sekali jawapan dia adalah 24,343.75 sen. Ini adalah proceed yang diterima oleh ahli jika pinjaman tersebut selama 90 hari. So cikgu harap jelaslah apa yang cikgu terangkan ni. 1.1.3 Mencari kesetaraan kadar faedah kepada kadar peratusan. Perbezaan di antara kadar faedah mudah dan diskaun mudah adalah seperti berikut. Untuk faedah, jumlah yang diterima oleh peminjam disebut nilai muka ataupun prinsipal. Manakala faedah bank di dalam faedah disebut kadar faedah. Jumlah pinjaman yang perlu dibayar di dalam faedah disebut nilai matang. Manakala diskaun ataupun peratusan, jumlah yang diterima oleh peminjam di dalam diskaun dipanggil proceed. Manakala faedah bank di dalam diskaun dipanggil kadar diskaun, dan jumlah pinjaman yang perlu dibayar di dalam diskaun adalah dipanggil nilai muka. Contoh pengiraan. Pihak bank XYZ telah mengeluarkan dua nota pinjaman yang berbeza dengan nilai muka sebanyak RM7,500 bagi tempoh pinjaman selama 90 hari. Nota pinjaman pertama mengenakan kadar faedah mudah 12% setahun, dan lagi satu bentuk pinjaman dikenakan diskaun bank pada kadar 12% setahun. A. Kirakan jumlah faedah yang dikenakan oleh pihak bank. B. Kira jumlah pinjaman sebenar yang diterima oleh peminjam. Dan C. Kira nilai matang bagi setiap nota. Baiklah, sebelum kita masuk kepada soalan contoh 3, pelajar terlebih dahulu perlu mengetahui perbezaan di antara kadar faedah mudah dan kadar diskaun mudah. Kalau untuk jadual ni memang dah ada dekat dalam nota, jadi cikgu ingin anda refresh balik untuk tahu dengan detail lagi apakah sebenarnya yang dibezakan antara faedah mudah dengan diskaun mudah. Pertama sekali, untuk faedah, jumlah yang diterima oleh peminjam adalah nilai muka ataupun prinsipal ataupun pendahuluan. Di mana kalau dekat dalam formula untuk kadar faedah, dia adalah mewakili P besar. Maksudnya huruf P. Ya. Okey, untuk diskaun pula dipanggil proceed. Di mana proceed itu adalah amount pinjaman yang sebenarnya diterima oleh peminjam, juga dipanggil P. Sebenarnya kan untuk nilai muka dengan proceed macam kadar faedah dengan diskaun ni, perbezaan dia agak ketara, di mana kalau untuk P untuk faedah kita ambil
amount yang sebenarnya nak dipinjam oleh peminjam. Manakala kalau untuk proceed bagi kadar diskaun ni pula, kita ambil amount yang telah ditolakkan dengan diskaun. Jadi berbezalah di antara faedah dengan kadar diskaun lah. Okey, untuk faedah bank pula, faedah dipanggil kadar faedah, manakala diskaun dipanggil diskaun. Jadi ini mudah saja. Kalau untuk untuk kadar faedah, kalau dekat dalam formula dipanggil R. Manakala untuk diskaun dekat bahagian kadar diskaun dekat diskaun, kita panggil D kecil. Dan jumlah pinjaman yang perlu dibayar oleh peminjam, kalau dalam faedah dipanggil nilai matang, di mana nilai matang tersebut adalah S, di mana S tu dia punya prinsipal tu telah ditambah dengan faedah. Jadi jumlah yang perlu dibayar adalah banyaklah. Manakala untuk diskaun atau peratusan, jumlah yang perlu dibayar adalah nilai muka, di mana nilai muka itu adalah nilai yang sebenarnya mahu dipinjam oleh peminjam. Maksudnya dia punya nilai yang asal tu. Jadi dekat proceed ni dia dah tolak dengan diskaun, tapi yang ni nilai yang asal tu. Jadi jelas cikgu harap anda boleh memahami daripada apa yang cikgu sampaikan. Okey, untuk soalan A, dalam soalan contoh yang ketiga, pelajar diminta untuk mengirakan jumlah faedah yang dikenakan oleh pihak bank. Jadi untuk jumlah faedah, orang kata kadar faedah ataupun kadar diskaun yang diberikan oleh bank, patutnya soalannya macam tu. Jadi kalau untuk kadar faedah, formulanya adalah I sama dengan TRT. Manakala diskaun pula, formulanya adalah D sama dengan ADT. Jadi kita hanya perlu masukkan di dalam formula sahaja. Di mana untuk kadar faedah, P nya dia bagi adalah RM 7,500. Kita darabkan dengan kadar faedahnya adalah 0.12 iaitu 12%, dan kita darabkan dengan, sebab dia kan dia berikan 90 hari, jadi kita jadikan dia bulan 3/12. Jadi kita darabkan sahaja dan mendapat jawapan akhir adalah sebanyak RM 225. Ini untuk kadar faedah. Manakala untuk kadar diskaun, okey, kita masukkan saja dekat dalam formula. D sama dengan ADT, di mana A dia adalah amount nilai muka tu 7,500. Kita darabkan dengan, pun dia bagi diskaun bank pada kadar sama juga 0.12. Kita darabkan juga dengan 3/12. Jadi kita dapat RM225. Okey, ini adalah orang kata faedah, kadar faedah dan kadar diskaun yang diterima oleh peminjam. Okey, baiklah. Untuk soalan B, dia suruh kita kirakan jumlah pinjaman sebenar yang diterima oleh peminjam. Jadi untuk kadar faedah ni, prinsipal adalah bersamaan dengan nilai muka, di mana nilai mukanya adalah nilai yang asal, hendak orang kata apa, jumlah yang sebenarnya dipinjam lah. Yang asal tu dibagi adalah 7,500. Jadi ini adalah jumlah pinjaman yang sebenar diterima oleh bank XYZ. Manakala untuk diskaun pula, kita perlu mengiranya melalui formula proceed, di mana proceed sama dengan A tolak D. Di mana kat sini kita perlu ambil nilai A tu 7,500, kita perlu tolakkan dengan diskaun. Diskaun kita dah kira sebanyak RM225. Jadi kita akan dapat RM 7,275.
Jadi kedua-duanya adalah berbeza, jadi diharap agar pelajar dapat memahami dan tidak keliru lah. Okey, baiklah. Untuk soalan C, soalan suruh pelajar mengira nilai matang bagi setiap nota, iaitu nota kadar faedah dan juga nota kadar diskaun. Jadi dia nak suruh kita cari nilai matang ataupun nilai matang lah. Senang cerita, kalau dekat dalam kadar faedah ni, formula dia adalah S sama dengan P tambah I. Maksudnya jumlah ni perlu dibayar oleh peminjam lah. Jadi kat situ kita masukkan formula. P tadi kita tahu 7,500. Kita tambahkan dengan kadar faedah dia, I dia sama dengan 225. Jadi kita dapatkan jumlah nilai matang dia RM7,725. Okey, baiklah. Untuk diskaun ni, nilai matang dia adalah bersamaan dengan nilai muka, di mana nilainya adalah sebanyak 7,500. Tiada perubahan. Jadi berbezalah antara dua ni. Disebabkan diskaun tu, apa yang membezakan diskaun dengan kadar faedah? Diskaun ni kita terima macam imbuhan untuk mengurangkan kadar bayaran lah. Tetapi kalau untuk kadar faedah ni, kita kena bayar lebih. Maksudnya sebab itulah kita kena tambahkan dengan kadar faedah, jadikan nilai matang tu jumlah yang perlu kita bayar lah. Jadi diharap agar pelajar jelaslah dengan soalan ini. 1.1.4 menyelesaikan masalah melibatkan dapatan masa, prosid, jumlah dan kadar peratusan. Anda dikehendaki menjawab soalan-soalan daripada modul. Next class kita akan bincangkan. Selamat mencuba semua.